بذات الله العلي العظيم أما بعد. Sehingga imam, tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan sisa-sisa umur yang masih ada, kita terus beramal dan terus beramal. Kerana sisa-sisa umur kepada kita semakin lama semakin menghampiri saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat pertemuan kita dengan Allah. Maka setakat ini kita bersyukur kerana kita masih menggunakan nikmat kehidupan yang sedikit ini untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melayani bahtera dan kita sentiasa mengharapkan mudah-mudahan bahtera yang kita naiki ini ialah bahtera maghfirah, bahtera keampunan Allah, bahtera mardhat, bahtera redha Allah. Inilah bahtera yang akan membawa kita sehingga sampai ke jannah, sehingga sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejayaan yang paling besar bagi kehidupan kita melainkan kita bersama-sama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Sebagaimana disebut dalam ayat wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Siapa yang taat kepada Allah, mereka itu akan duduk bersama-sama dengan para anbiya, para siddiqin, orang yang benar, orang yang gugur syahid, dan mereka yang beramal soleh di kalangan sholihin. Maka itulah cita-cita matlamat kehidupan kita yang hanya Allah beri sekejap sahaja di dunia. Maka kita kadang-kadang sentiasa lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang mukmin sewajarnya memastikan setiap sesuatu yang hendak dilakukan bersesuaian dengan apa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka melaksanakan perkara yang bersesuaian dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka sudah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum perkara itu dilakukan. Oleh sebab keredaan Allah taala adalah matlamat hidup manusia di atas bumi ini, di atas dunia ini, tidak ada pilihan bagi orang yang beriman melainkan mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu sebelum menuruti pendapat manusia lain atau pendapat diri sendiri yang tidak berlandaskan wahyu. Allah Subhanahu wa taala letakkan kita di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan, dan panduan yang paling tepat ialah Al-Quran. Itulah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha, melainkan apa yang Allah wahyukan. Maka setiap perkataan Nabi adalah benar. Perbuatan Nabi adalah benar. Dan bila kita ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita menyambung sunnah Rasul. Dan inilah yang seharusnya menjadi panduan dan pegangan dalam kehidupan kita. Walaupun ibu bapa dan kaum kerabat bersetuju, malah jiran, tetangga dan ahli masyarakat memberikan sokongan dan dorongan sepenuhnya, namun andai kata sesuatu itu bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bercanggah dengan Al-Quran, maka tindakan mesti dibatalkan serta-merta, kerana akan menyulitkan diri sendiri ketika sesi soal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, saat yang paling mencemaskan dalam kehidupan kita nanti ialah bila kita berada di mahkamah Rabbul Jalil. Kita kalau kata di mahkamah dunia pun tuan-tuan, bila kata hakim memutuskan bahawa kita bersalah,
dan dipenjarakan 30 tahun. Pasal lemah sendiri. Kalau hakim memutuskan kamu bersalah dan kamu digantung sampai mati, kalau dia tak takut. Kalau dia kalah, selepuk dia turun. Tapi mereka yang iman dia kuat, Mursi, kata itu yang tak mesti bersatu. Bila hakim memutuskan bahawa mereka dijatuhkan hukuman mati, mereka tersenyum. Karena bagi mereka telah menyambut dan menyambut akan tawaran Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yanqazir wa ma badalu tabdila. Ini saat kemenangan dan kejayaan yang akan mereka dapat ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukmin itu terdapat rijal, lelaki yang benar janji mereka. Ada di antara mereka yang gugur, yang rebah, syahid di atas muka bumi. Dan ada di antara mereka yang menunggu bila saat dan ketika mereka akan syahid di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengubah akan janji mereka. Mereka masih boleh bercakap dan memberikan pandangan mereka bahawa mereka akan bertemu nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Itu bila hakim menjatuhkan hukuman mati kepada presiden, bekas presiden Mesir, ketiga hakim ditembak mati juga. Ini yang terbaru dikekalkan hukuman tersebut kepada bekas presiden yang merupakan seorang penghafaz Al-Quran. Jadi inilah kita kata kebangkitan Islam di akhir zaman ini yang sangat ditakuti, yang sangat dikuruni oleh musuh-musuh Islam. Lalu mereka mencari jalan untuk menekan akan kebangkitan Islam. Kalau untuk tuan-tuan di China, mereka tak dibenarkan berkuasa. Satu bangsa yang terdapat di China, mereka Islam, tapi mereka tak boleh kuasa. Kalau mereka kerja, mereka akan dipecah. Tuan-tuan pergi dekat Beijing, tuan-tuan akan tengok satu bangsa yang bukan macam Arab. Itu bangsa Engku. Dah pergi lupa. Mereka ni orang Islam, tapi tertindas. Ada juga tempat-tempat yang alhamdulillah mereka ramai Islam. Baru ni ada seorang sahabat saya dia pergi, apa nama saya tanya, Pemimpin apa nama, dia pergi ke satu masjid yang dibina itu boleh menampung melebihi 10,000 orang di masjid besar. Dan dia pergi itu betul-betul buat tambang ya tuan-tuan. Hotel, penginapan, makan ditaja oleh wartawan-wartawan, orang hartawan Cina yang kebanyakan mereka itu penganut agama Islam. Yang susah-susah, yang miskin-miskin ni orangnya kita kata bukan Islam. Kita melihat kebangkitan sebuah negara komunis yang evolusi komunis, tapi Islam bangkit, Islam tersebar. Inilah yang dikuruni oleh musuh Islam di akhir zaman ini. Kalau tidak mereka tak serang habis-habisan dengan Islam itu. Itu juga di Perancis. Saya dah nak pergi dan tuan-tuan, kita jangan pergi lagi sebab terlalu banyak soal sesat. Tambah kita orang Islam pergi masuk ke repot ada satu keluarga nak jarah anak. Tua kali itu ya. Ambil insurans ke, di mana hotel nak duduk, berapa banyak duit, bawa macam-macam. Anak saya kata kalau orang pergi tak jadi macam itu, tak jadi takat ni. Quran paling laris di Perancis. Ni Quran. Jadi tuan-tuan, orang sudah mula melihat telah kemungkaran, kemaksiatan, kedurjanaan, segala kerosakan yang berlaku di atas muka bumi. Mereka melihat bagaimana sistem hidup manusia telah rosak sepenuhnya dan sistem yang sedia ada tak dapat menyelesaikan masalah. Lalu mereka melihat Al-Quran. Sebab itu bila Nabi sebut, kita pun dah baca Quran, kita baca hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, kata Nabi.
Siapa yang berpegang kepada kitab Allah, Al-Quran, kamu tak sesat. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasul atau kama qala. Bila Nabi sebut, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, selama-lamanya kamu tak akan sesat. Itu kan tren kita sekarang bangkit malam, bukan tengok Quran, tengok apa, handphone. Menjadi satu habit dah sekarang, tengok sampai berjam-jam. Apa salahnya bangkit malam tengok Quran? Hebat tuan. Kalau kita dapat baca Quran setiap hari, kita baca Quran, maka Quran itu akan hidup dalam jiwa kita. Insya Allah, bila Quran hidup dalam jiwa kita, maka kita mati bersama dengan Al-Quran. Itulah yang akan memberi syafaat kepada kita. Sebab itu kata Nabi, ala inna ruhul Islam dahirah taduru ma Islam al-sudah. Ala innal kitab was sultan sayuhtariqa fala tafarraqu. Ketahuilah bahwa putaran pusingan Islam ini akan sentiasa berputar dan berpusing. Sekejap dia berada di atas, kamu bersama dengan Islam. Bila dia berada di bawah, kamu tinggalkan Islam. Bila Islam itu lemah, maka dia tinggalkan Islam. Maka kamu, kata Nabi, hendaklah bersama-sama dengan putaran Islam. Faduru ma'al Islam hai sudah. Berputarlah kamu bersama-sama dengan putaran Islam. Ala innal kitab wa sultan sayuhtarifan. Ketahuilah bahawa Alkitab dan pemerintahan itu, sultan, pemerintah itu, sayuhtarifan, akan berpecah. Pemimpin, pemerintah tak setuju dengan Al-Quran, menentang hukum Al-Quran, maka ketika itu fala tafarraqu kita. Kata Nabi, jangan kamu tinggalkan Alkitab, yakni Al-Quran. Muslimin sedang jamaah dikasih sekalian. Sebab itu kita perlu mendidik hati kita supaya jangan syaitan masuk. Benda tak nampak payah tuan-tuan, yang kita nampak senang. Kalau orang kafir, kita nampak dia, kita kenal dia, dia kafir, dia bukan Islam, selama-lamanya kita akan setuju dengan Islam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Al-Surah, mereka coba padamkan cahaya Allah walaupun dibenci oleh orang kafir. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Mereka benci. Jadi tuan-tuan, iblis ni kita tak nampak. Dialah yang akan masuk ke dalam jasad kita, membisik-bisikkan sesuatu. Sebab itu bila kita nak sembahyang, kita baca apa? Allazi waswisu fi sudurin nas. Dialah yang sentiasa membisik-bisikkan dalam hati manusia. Dia kacau kita nak sembahyang, dia kata macam buang. Sedangkan kita berasal kan, kita keluar mulut sembahyang lagi, masuk sembahyang lagi. Ada yang punya sembahyang sampai kita pun tengok dia, wah kita angkat takbir minta Allah lagi, Allah, dia was-was. Maka kalau kita baca kita pekah, kita bila dah benda pun dah keluar, oh kita tahu, kita bunyi keluar, batal lah tu sembahyang. Ini kenapa dia besar di dalam buku. Sebab itu tuan-tuan, al-mu'min baina khamsin syada'id, dalam kitab Qawaribun Najat fil hayati du'a, patria tersebut tentang hadis Nabi, orang mukmin dia berada pada 5 ambang kebinasaan. Antara yang membinasakan orang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu an-nafsu tunazi'u. Nafsu dia sentiasa merangsang, asy-syaitanu yudillu, dan syaitan akan menyesatkan. Sebab itu jangan kita bersekutu dengan syaitan, kita minta pelindung daripada syaitan yang dirajam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hal sebegini, pendapat orang ramai bukan menjadi satu ukuran. Keputusan majoriti bukan sesuatu yang muktamad, kecuali apabila pendapat selaras dengan apa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah penentu segalanya. Justru pendapat majoriti tidak semestinya benar.
Malah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang beriman tentang bahaya menyandarkan diri dengan kemahuan orang ramai, sebagaimana Allah berfirman dalam suratul An'am ayat 116, wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan sekiranya kamu menuruti majoriti orang ramai di atas muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkan kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah beritahu dalam suratul Al-An'am ayat 116. Sebab itu tuan-tuan, Allah menjadikan segala makhluk yang ada, Allah menjadikan muka bumi ini tempat kita berpijak, kita berada di muka bumi ini. Kemudian akhirnya tuan-tuan, kita akan tinggalkan muka bumi yang kita berada sekarang ini untuk kita berada di satu tempat yang kekal, yang abadi untuk selama-lamanya. Maka tak semestinya kita katakan bahawa semua orang bercakap benda yang sama, tetapi benda itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat majoriti tidak sepatutnya mempengaruhi orang yang beriman. Lebih-lebih lagi jika pendapat itu bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia tak dapat membantu manusia menghadapi soalan-soalan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Apatah lagi jika mereka terpengaruh dengan golongan orang kafir dan golongan munafikin dalam sesuatu urusan, termakan kutukan atau janji manis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mendedahkan muslihat dan pujuk rayu golongan kufar dalam usaha mereka untuk mengajak orang beriman supaya menjadi peluput mereka. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khataayakum wa ma hum bihamilin min khataayakum min syai'in innahum lakazibun wa la yahmilunna asqalahum wa asqala ma'a asqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dalam surah Al-Ankabut ayat 12. Dalam ayat ini tuan-tuan, Allah menyatakan, dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami nanti akan memikul akan dosa-dosa kami. Dan mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup untuk memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kata Allah, mereka adalah benar-benar berdusta. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu diada-adakan oleh mereka. Tuan muslimin sidang jamaah yang dikasih sekalian, kita masing-masing pikul dosa itu. Sebab itu orang kafir, walaupun mereka tak apa kami pikul, nanti di akhirat tak tentu. Mereka tak sanggup nak pikul dosa mereka, apatah lagi nak pikul dosa orang lain. Saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu kita tundukkan wajah kita, nak angkat kepala pun tak berani. Nak angkat kepala pun, bayangkan macam kita tuan-tuan nak menunggu saat keputusan. Kemudian jaya ke tak jaya, jaya ke tak jaya. Masa tu kita merisau. Kadang-kadang bukan kita, anak kita tak dapat tawaran kerja, lepas kemudian dia keluar senyap. Jangan boleh ke? Tak tahulah. Boleh ke? Kita pula merisau dalam diri. Kadang-kadang itu kita kata semasa di dunia ini dapat tak dapat tak ada masalah, tapi di akhirat nanti bila kata keluar sahaja keputusan, timbangan amal kita tuan-tuan dia berat di sebelah kiri. Bila berat sahaja sebelah kiri tuan-tuan sayyi'ah, maka kita akan diasingkan, dikelompokkan ke dalam golongan-golongan mujrimin, orang-orang yang berdosa. Dan sudah pasti pada ketika itu tuan-tuan, kita akan menangis, kita akan merayu, kita mengharapkan keampunan yang pada ketika itu tidak ada keampunan lagi. Kita mengharapkan redha Allah, tidak ada keredaan Allah di atas segala apa yang kita lakukan semasa di dunia. Karena kita membiarkan kita bergelombang dengan dosa dan maksiat. Kita seronok dengan kehidupan dunia, sahajakan tuan-tuan kita tidak melihat akan akhirat yang kekal abadi yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Bukankah akhirat itu tempat yang kekal abadi?
rasa kalau boleh biarlah Allah beri panjang umur lagi. Panjang umur apa tuan-tuan? 60 tahun dah umur. Nak panjang tak mana lagi. Sampai mereka minta fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Beri tempoh sikit lagi ya Allah. Tak cukupkah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun aku beri kepada kamu? Kamu nak minta lewat ni? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a. Benda yang mengetuk hati kita bila kita fikir tentang saat pertemuan kita dengan Allah. Semua orang ada. Imam tak ada habis sembahyang pun baru 2 rakaat. Contohnya apa? Ada satu masjid yang ada menjadi imam. Masuk rakaat kedua dia khutbah dipangku oleh jemaah. Allahu Akbar. Dalam masjid jadi imam pula mati ketika mana solat jamaah, solat berjamaah di pangkuan makmum dia pangku, dia menghembuskan nafas saat pertemuan dengan Allah, kematiannya dalam masjid. Inilah yang kita harapkan. Ini mati dekat tempat karaoke, kacau untuk akhirnya. Tuh, saya malam tu dekat Kampung Perak. Rupanya aktif juga lagi orang bulan Ramadan perempuan. Tarawih dekat situ. Satu lagi tu. Hari tu saya pergi tazkirah. Malam kedua saya di Kampung Tu, masjid. Kan dekat situ, dekat air putih tu ada satu tepi tu. Tinggal lagu lipat. Tu dia Ini dia yang merosaknya Islam. Bulan Ramadan pun tak pernah. Musiknya yang bunyi dia perempuan berdentum-dentum. Tuan-tuan. Tuan-tuan, sekali ramai tengok. Dia nak singgah pula. Tengok dia. Ini dia. Mereka lalaikan kita dengan hiburan. Mereka lalaikan kita dengan seronokan. Mereka lalaikan kita dengan muzik. Mereka lalaikan kita dengan apa benda yang boleh menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang yang insya-Allah bila dulu dalam majlis ilmu mengajar ilmu, maknanya kita dekat dengan Allah. Kadang-kadang mungkin ada satu ketika kita terkeliru, tapi Allah akan beri faham kepada kita. Bila Allah beri faham kepada kita, insya-Allah apa yang kita sebut dalam sembahyang, yang kita baca dalam solat, ketika kita solat, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka insya-Allah kita akan nampak jalan mustaqim, jalan yang lurus yang insya-Allah akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jika orang yang beriman mempunyai tanggungjawab menyeru manusia supaya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang kafir menjalankan misi dakwahnya untuk orang supaya orang mukmin menjadi pengikut mereka. Mereka mempengaruhi orang mukmin agar mengamalkan cara hidup dan budaya mereka. Ini tadi kan. Anak-anak muda kita tu. Dia nampak ini generasi pelapis. Kita rosakkan dahulu akhlak mereka, rosakkan minda mereka. Kita nak balik dengan orang kafir. Kita ada Batu Kurau, pada Perak pergi sampai ke Batu Kurau malam, punya banyak marukit. Tak 5 orang dengan helmet tak pakai bulan Ramadan banyak. Jadi satu dah keseronokan lah bagi anak muda. Dia rasa bangga bila dia naik motor tu. Kalau tak bawa laju tak sah. Bukan kita nak larang bawa laju, tak ada masalah. Tapi dekat litar, dekat tempat lumba, tak kacau orang. Ini kita takut nanti silap-silap. Mana tahu jadi apa-apa. Kita pun dilanggar kereta kita dan sebagainya. Ataupun langgar orang kan. Lembu kepala. Bayangkan tuan-tuan, melibatkan nyawa. Saya hari itu nak tiang kuliah subuh kan. Saya itu tiang dekat masjid ni lah. Wah, 3 pagi. Daripada start dia Rahman tu sampai dekat Expo. Kita tak nampak, tengok bunyi. Tak ada motor pajak tu. Orang nampak motor dia tak letak lampu. Dia lawan arus terus. Kita nampak motor tapi orang tak ada. Kita kata ni siapa? Ni bawa motor ni orang tak nampak. Bila ada dekat tuan-tuan, kita tengok rupanya ada menerah atas motor. Tuan-tuan bayangkan kalau kata dia langgar, lompatkan langgar ada batu, apakah dia akan terbang
atas jalan yang lurus. Mati di jalan yang lurus. Oh, banyak anak muda kita. Anak-anak benda yang seronok macam menyebabkan mereka kadang-kadang kita cukup bimbang. Sebab kita tua-tua banyakkan yang ada masjid adalah kilauan emas. Dan ada yang lebih lagi lah, dan kilauan emas, atas pada kilauan emas ini, kilauan tak tahu lagi. Maknanya kita akan tengok generasi 10 tahun akan datang, kita tengok anak-anak muda yang akan hadir. Kita boleh kira dengan jari kita berapa orang anak muda yang duduk di masjid, pergi jemaah di masjid, dengar kuliah ilmu, kita boleh kira dengan jari itu. Tambah belah-belah kampung. Kalau tuan-tuan duduk dekat Bandar Besar, dekat Kuala Lumpur, itu lain kita nampak memang banyakkannya anak-anak muda aman dekat masjid-masjid. Kita boleh letak kawasan mana kita di sebelah pinggir bandar, kawasan kampung, kita boleh tengok anak muda kita. Lebih kepada keseronokan dengan mereka terlalai sedikit. Yang kita kena sentiasa mendekatkan diri kita dengan mereka. Tak boleh tuan-tuan, kita kena dekatkan diri kita dengan mereka. Sebab dakwah kita ini akan terus berjalan, bukan pada orang masjid saja. Kadang-kadang kita dakwah secara fardi pun lebih berkesan. Sama-sama kita bersembah, sama-sama kita jogging, sama-sama main badminton, masa itu kita sampaikan dakwah kita secara fardi. Baik itu tuan-tuan, orang mukmin yang terpengaruh dengan golongan kufar, mereka tidak lagi memikirkan dosa. Dia tengok dosa, seolah dia akan ditanggung oleh orang yang mereka ikuti. Seolah dosa mereka itu ditanggung oleh orang yang mereka ikuti. Cara golongan kufar mempengaruhi orang beriman supaya menjadi pengikut mereka terlalu canggih. Mereka menggunakan segala teknologi tinggi. Bukan sahaja mereka menggunakan ekonomi dunia, tetapi komunikasi satelit yang menyalurkan dan menyajikan berbagai program ke setiap rumah di atas muka bumi. Maknanya kita kata mereka kuasai semua sekali orang. Sedangkan sejarah kehebatan ilmu dia bermula daripada zaman Khalifah. Kita melihat di Baghdad suatu ketika dahulu, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para cendekiawan Islam, para ulama-ulama Islam. Disebut ulama itu bukan semestinya orang yang mahir kepada apa itu ilmu Islam, bahkan ilmu kita kata psikologi, ilmu kaji bintang itu mereka juga ulama-ulama. Ini orang yang sangat paham tentang ilmu. Mereka menulis kitab-kitab ini dan mereka simpan dekat perpustakaan, dekat Baghdad, menjadi sumber kajian orang Islam yang pada ketika Islam sangat hebat pada zaman ketika Islam kuat pada ketika itu. Setelah tumbangnya dua empire besar, yakni Rom dan Parsi. Rom ini luas, kita dengan yang Italia itu Turki, itu Rom Timur, Turki dan Parsi, dua kuasa besar, kuasa mustakbir. Tapi kita melihat sejarah hitam berlaku. Ketika umat Islam leka dengan keseronokan, leka dengan kemewahan, leka dengan kesenangan dunia, lalu mereka mula mengabaikan ajaran Islam, mereka tidak menunaikan hak mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka peringatan dan Allah datangkan kepada mereka satu tentera daripada jauh tuan-tuan, daripada Mongolia yang dipimpin oleh Ulugh Khan, cicit kepada Genghis Khan yang menjajah bumi Baghdad, yang pada ketika itu mereka membunuh para ulama Islam, mereka bunuh, dan tengkorak mereka dijadikan piramid sebagai lambang kemegahan mereka, berjaya membunuh para ulama Islam. Mereka tak tanam mayat ulama ini, mereka keringkan dijadikan piramid, dan segala kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dihombankan di sungai Furat, sungai Dajlah, menjadikan air sungai menjadi hitam. Rupanya baru kita tahu dia hebatnya Islam. Bukan kata ilmu yang berkaitan dengan ukhrawi, ilmu dunia dikuasai oleh orang Islam pada ketika itu. Dan ada setengah riwayat menyebut bukan semua kitab-kitab itu dihumbankan ke sungai, tapi dibawa, dilayarkan, bawa ke Eropah, dibuat kajian, tukar nama. Sebab itu hari ini kita membanggakan dunia barat dengan teknologi mereka.
Mungkin hasil kajian mereka terhadap kitab-kitab Islam. Telepon siapa cipta? Oh, Alexander Graham Bell. Itu yang sebenarnya. Aduh, kita datang. Kabar-kabar, tahu dia. Islam apa dia buat? Akhirnya umat Islam akan jadi hidangan sebagaimana kita pergi kenuri. Hari ini kita pergi kenuri, tuan-tuan, layan diri. Dihidangkan makanan atas meja. Kemudian kita pakai barih. Kita senduk nasi, lauk. Kadang-kadang lauk lagi banyak pada nasi. Orang pakai berebut. Yang dekat belakang tu, lambatnya orang depan tu. Pasal berebut nak makan, tak habis lauk. Panjang pokok tengok ini, habis dah. Tak kepak ada, ekor ada ekor. Duk tengok. Begitulah gambaran yang Nabi sebut, hidangan yang lazat, yang orang pakai berebut. Siapa yang jadi hidangan umat Islam? Kita. Sebab itu kita perlu lagi untuk menyatakan kita sebagai Islam yang mana kita adalah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu mereka merancang sesuatu, maka Allah juga merancang. Perancangan Allah itulah yang paling tepat. Yang perlu kita ikut apa yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Program hiburan, sukan, rancangan-rancangan yang bercanggah dengan akhlak dan akidah Islam yang disalurkan melalui stereo, dipancarkan ke setiap rumah melalui televisyen yang mempengaruhi fikiran manusia. Dakwah ini hampir tidak terdaya bertangkis. Dia buat pula cerita, tuan-tuan, cerita yang bersama-sama. Kalau tengok satu, siri tak faham, nak lagi cerita selanjutnya. Suami saya cek sotong, isteri separuh masa. Ada pula dah, tuan-tuan. Apa nama saya pun tak tahu. Korea, Running Man. Oh, tu dia orang pakai minat. Saya kata, saya budak-budak cerita Running Man. Dia kata, Running Ustaz tak yang lawan-lawan, lari-lari, apa semuanya. Oh, rupanya dia bersiri-siri, tuan-tuan. Jadi kita pun rugi kalau tak tengok. Oh, pakai gelap kik, tengok rancangan tadi, tuan-tuan. Sembahyang pun tak ada TV. Allah Akbar, tengok. Tu dia. Rancangan tu menarik kita sebab apa? Sebab itulah cara untuk melemahkan masa. Kalau kita kata dua rancangan yang mungkin ada nampak, bukan kata ada macam Al-Hijrah, ada sikit-sikit rancangan Oasis dan sebagainya. Tapi tak cukup tu. Sebab benda tu sangat mempengaruhi kehidupan kita manusia. Jadi tuan-tuan, kita nak sekat tak boleh sebab benda tu lain terbuka. Zaman kita kata serba canggih sekarang. Zaman kita kata global kan. Benda tu tak boleh kita nak elakkan, akan tetap. Zaman teknologi sekarang. Handphone pakai canggih dah, tuan-tuan. Budak sekolah mari pakai handphone. Kita handphone tak canggih mana pun. Jenis tekan ya, tuan-tuan. Mereka budak pergi sekolah, budak jenis tarik-tarik itu, tuan-tuan. Dia boleh, dia cepat dapat, dia boleh buat macam-macam. Ada seorang budak, tuan-tuan, dia boleh ubah muka jadi bini-bini, badan orang lain, muka dia masuk. Pandai, tuan-tuan. Budak-budak zaman sekarang. Kalau dia buat nanya kat kita pun tak apa. Badan orang, muka kita. Pakai spender, dia tak. Pak percaya sebab apa? Dia boleh ubah bentuk kita punya badan. Saya kadang-kadang bila dalam Facebook, saya memang tak aktif dah tu. Banyak benda, tak ada masa tu kita nak tengok sangat sebab kita tu. Untuk mengajak kita kerja siang malam kita mengajak. Jarang kita nak buka benda. Tapi ada orang begitu, Ustaz, cuba saya tengok Facebook. Saya tahu tak, saya tak tengok lama dah. Ustaz tengok. Rupanya orang buat nanya kat saya, dia masukkan gambar-gambar lucah. Saya kata pasal apa ada gambar dia dalam tu? Saya kata boleh buang. Tak tahu Ustaz macam mana nak buang. Saya kata Allah malu. Ini dia. Rupanya bukan saya tu nak. Banyakkan yang ada title Ustaz semua dia nak. Dia tu. Nak kata apa? Haram jadah lah. Nanya kita macam tu, tuan-tuan. Nak rosakkan image kita. Orang kata, rupanya Ustaz ni ada tengok gambar lucah. Video lucah. Cakap ini teknologi. Orang boleh buat. Saya cukup takut, tuan-tuan. Cukup timbang. Zaman kita kata zaman. Macam-macam orang boleh buat. Yang boleh fitnah kita.
sebelum kamu menghadapi zaman yang disebut oleh Nabi zaman fitnah yang amat dahsyat. Ini Nabi sebut. Qabla an ta'tiyal fitnah, mana fitnah yang amat dahsyat. Waktu ada beza benda betul dengan benda yang betul. Macam dia fitnah pada kita dengan gambar-gambar macam pengerti betul ini ustaz buat apa ni? Dia pun. Kita hidup pada zaman akhir seperti Nabi kata, bila Nabi kata siapakah orang yang paling mulia pada sisi Allah di akhirat ini. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, makhluk yang paling mulia di sisi Allah ialah malaikat. Nabi kata betul, malaikat itu makhluk yang mulia kerana mereka itu sangat taat dan mereka tidak melakukan dosa. Bukan itu yang aku maksudkan, kata Nabi. Lalu kata sahabat, kalau bukan malaikat sudah pasti para anbiya, para nabi-nabi. Lalu kata Nabi, para nabi dipilih oleh Allah di kalangan umat manusia. Allah pilih sesiapa. Mereka sudah pasti pilihan Allah. Bukan itu yang aku maksudkan. Kalau bukan itu Hawariyun atau para sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah. Dan Nabi kata, para sahabat bersama-sama dengan Nabi. Para Hawariyun berjuang bersama-sama dengan Rasul yang membangkitkan kepada mereka. Bila Nabi menyatakan kepada Hawariyun, man ansari ila Allah, siapakah di kalangan kamu nak tolong aku, kata para nabi. Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah, maka berkatalah para Hawariyunnya, kamilah yang akan membela dan menolong agama Allah. Itu orang yang mulia. Tapi bukan itu yang aku maksudkan, kata Nabi. Maka sahabat menyatakan, kami tidak tahu melainkan engkau sahaja yang mengetahui ya Rasulullah. Nabi angkat wajah dan sahabat melihat air mata Nabi mengalir. Nabi menangis pada ketika itu. Dan Nabi menyatakan orang yang paling mulia kelak di hari akhirat ialah orang yang tak dapat melihat wajahku. Mereka yang tak bersama-sama dengan aku, tetapi mereka berpegang kepada ajaranku. Mereka beramal dengan sunnahku. Walaupun mereka tidak melihat akan wajahku, mereka itu sangat kasih kepada perjuanganku. Dan mereka mati, maka Allah memuliakan mereka ini. Karena mereka tak dapat lihat Rasulullah. Kita ni tuan-tuan, kalau tengok Nabi itu kita semangat. Sebab kita tengok mukjizat Rasulullah. Salman Al-Farisi, tuan-tuan, dia ni keturunan Hajar Farisi. Salman Al-Farisi, sebab itu disebut Al-Farisi. Jumpa seorang pendeta, dia kata nak kenal. Dalam kitab Taurat ada seorang nama dia Ahmad, Muhammad. Kita di tuan-tuan, bila nama Ahmad kita panggil apa? Mat. Mat ni dalam bahasa Arab maksudnya mati. Oi Mat, oi orang mati, udah dah. Ada pun nama Mat Laden. Mat, la tu tidak, dia tu mati, tak ada agama. Mati tak ada agama. Orang Arab dengar dia, Masya Allah. Dia kata, Muhammad Ahmad. Qala Isa bin Maryam, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat, mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dalam kitab Taurat. Seorang laki-laki yang sangat baik, yang kalau kamu nak kenal dia, kata pendeta, dia tidak menerima sedekah tetapi menerima hadiah. Dia terima tetapi tidak menerima sedekah. Dan di belakang ditulis sebagai cok kerasulan di belakang, di antara dua berikan. Dia pergi cari sampai di Syria. Sampai ke Syria cari. Undang cerita di Madinah, keturunan Arab Quraisy. Maka Salman pergi melihat ada seorang sedang menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Dia kata, yang itu dia bawa kurma dan buah tamar. Dia pergi jumpa dekat Rasulullah. Dia kata, dia masa itu dia belum yakin lagi bahawa itu Rasulullah. Dia beri buah tamar tadi. Dia kata, sedekah. Maka Nabi ambil buah tamar tadi. Nabi beri kepada semua sahabat. Dan Nabi tak makan. Oh, dia kata dia. Mungkin dia. Kemudian waktu hari itu dia datang lagi, dia bawa buah tamar. Dia kata, ini hadiah untuk kamu. Dia pun ambil. Nabi beri kepada sahabat-sahabat. Kemudian Nabi makan. Betul lah yang digambarkan oleh pendeta Yahudi, bahawa
tanda-tanda kenabian ialah dia makan benda yang dihadiah. Dia terima benda yang dihadiah. Dia pusing belakang, dia tenang tengok. Nabi dia pakai rida. Rida ni kain sangkut. Selalu kita tengok ada ustaz dia bawa kain tak selentang tu. Itu cara Rasulullah. Disebut rida, kain rida. Bila Nabi perasan, kalau tu tenang belakang Nabi perasan, Nabi jatuhkan kain tadi. Nabi jatuhkan. Dia nampak ada cah dekat belakang. Salman Al-Farisi tengok saja terekam terus cium itu. Dia cium belakang Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau Rasul yang disebut dalam kitab Taurat. Nabi kata, siapa yang mencium jasadku, maka dia akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Macam itulah juga tuan-tuan, bila Jabir radhiyallahu anhu dalam satu perang Khandaq kalau tak silap. Kan dalam perang Khandaq kena pecahkan batu nak buat parit. Khandaq tu maksudnya parit. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, kalau tuan-tuan tak tanya, tuan-tuan tak tahu di mana Khandaq. Saya pergi, saya tanya Syekh Arab itu. Masa di mana? Yang kata parit-parit yang digali oleh orang Islam dalam perang Khandaq. Berhenti di Kaabah itu dia begitu Khandaq. Oh, ni dia tak ada lah nampak parit, tuan-tuan, dia dah sama dah. Tapi dia punya jarak luas tu dia beritahu Allah, tuan-tuan. Sekira-kira seekor kuda yang dipacu, tak boleh lompat. Dia mesti jatuh. Kita tengok tuan-tuan, yang kita tengok tu pasir yang ada batu-batu. Itu sekarang ni. Kalau zaman dulu lagi banyak batu-batu. Ni. Sehingga ada Jabir ni tuan-tuan, dia pukul akan batu tadi. Nak pecahkan batu sampai pecah tangannya. Ketika dia cangkul batu tadi tuan-tuan, batu yang keras itu menyebabkan tangannya pecah. Dia jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tangan itu pecah ya Rasulullah. Nabi kata, mana cangkul tadi? Maka dia tunjuk cangkul. Nabi ambil cangkul itu. Maka Nabi pergi dekat tempatnya Jabir itu cangkul. Batu yang keras itu Nabi hayul sekuat hati. Bila Nabi angkat sahaja cangkul tadi, terangkat baju Nabi. Bila terangkat baju Nabi, maka Jabir tengok dekat perut Nabi ada batu diikat. Diikat pada perut Rasulullah. Nabi tengok, dia kata, Nabi ikat batu dekat perut. Pum, dia hayut, pecah. Kemudian Nabi terus menggali. Sehingga Jabir tanya, ya Rasulullah, pasal apa ada batu dekat perut ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, aku 3 hari tak makan. 3 hari tidak menjamah makanan. Maknanya Nabi ketiga itu dalam keadaan menahan lapar. Makanan sedikit, tak cukup. Bila Jabir tengok sahaja macam tu, Jabir terus mengalirkan air mata. Jabir lari balik rumah tu. Bagi tahu dekat isteri dia, ada tak makanan kat rumah kita? Isteri dia kata ada 2 ketul roti je untuk kita makan. 2 keping roti. Tak apa dia kata. Di kat belakang ada seekor kambing. Kita sembelih kambing nak bagi Nabi makan. Sembelih tu isteri dia masak apa semua siap. Dia pergi balik, Nabi tengah dapur. Dia bisik dekat Rasulullah, ya Rasulullah, lepas ni saya nak ajak Rasulullah pergi rumah saya untuk makan. Dia ajak Nabi balik rumah dia untuk makan roti dengan kambing yang dimasak oleh isteri. Tiba-tiba Nabi letak campur, Nabi diri atas batu. Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku sekalian, aku nak bagi tahu kepada kamu, hari ini ada jemputan kedua ni. Jabir telah menjemput untuk kita pergi rumah. Jabir kata, aku panggil Rasulullah, ya panggil rumah macam ni. Bayangkanlah kita tuan-tuan, kita panggil, kita kata dalam Islam ni ada aku dalam 20 orang tu. Kita suruh isteri kita masak nasi itu 20 orang. Tiba-tiba kita sampai pagi-pagi motor tu dia penuh sampai ke belakang. Kita kata dia, mari rumah kita tak cukup ni. Susah hati kita nak kembang bulu rumah tuan-tuan, mengecik penuh. Begitu juga Jabir, dia kata, oh, sudah dah mari semua ada roti 2. Kami sekok tak cukup Arab ni tuan-tuan. Kalau pergi Mesir ataupun Emiria, mereka ni mewah dia makan. 3 orang makan sekok kambing tuan-tuan. Itu bukan makan di kedai Arab mereka. Sekok kambing. Kita sekok kambing 1 surau boleh makan. Kita makan sikit-sikit Arab dah. Dia memang
masa di Mekah pergi satu rumah Arab, orang petani, dia kahwin dengan Arab, dia ajak di rumah dia. Tengok lauk dia, ayam, bunga banyak lauk. Kita kata tak boleh, banyak sangat. Siapa lagi panggil? 3 orang, 4 orang dia panggil. Dia punya banyak lauk. Kami cakap untuk sahabat-sahabat datang. Dia kata pada isteri dia sudah. Dia kata kita tak tahu lah malu kita. Sebab kita nak jamu Rasulullah, tapi yang datang semua isteri dia punya. Dia kata kita bayangkan tuan-tuan, kita buat sendiri, makanan tak cukup, tengok-tengok ke sebelah ada licin lauk, kita lari tuan-tuan. Jangan buat main. Ada baru ni seorang sahabat saya, dia kata saya pertama kali kunjung Ustaz pada hari ini, saya tak ada lena lah tuan, nak tunggu kenduri, bertikat ni. Dia kata biasalah, saya pun biasa tunggu. Memang tak lena tuan, bertikat ni macam. Orang datang ni, kita tak seronok kalau tak bagi makan. Mesti kita nak mereka makan. Tapi takut, tak cukup makan. Tak cukup bajet kan, nak rumah. Datang, sahabat datang tuan-tuan, bukan datang ni, lapar ni, termasuk Rasulullah. Kata mana tadi makanan tadi? Itu ya Rasulullah, dalam kayu kecil ya. Nabi kata, tak apa. Jangan buka penutup. Jangan buka. Nabi pun ambil, tutup, bagi sahabat. Roti bagi. Dengan atau kambing bagi. Semua sahabat datang. Ada lagi. Jabir, bagi panggil. Bagi roti dekat. Jadi orang mulai dapat, dia pun dapat juga. Tuan rumah pun dapat. Maka dia pun pelan-pelan biasa. Ada lagi 2 roti dalam koyo. Betul. Cukup semua makan tu. Rupanya tertua dia, jangan buka dia punya penutup. Cuba kita try buat. Agak-agak sama, dia pergi nak dulu ni. Agak tak kali kita tunggu. Tapi Rasulullah. Baik itu, mereka tengok Rasulullah. Kita semangat, tapi kita tak tengok Rasulullah. Kita cuma setakat pergi umrah, pergi haji, dibawa ziarah masuk ke tempat makam Nabi. Kita kemari tengok ya Rasulullah. Aku datang dekat dengan engkau ya Rasulullah. Datang dari jauh ya Rasulullah. Alhamdulillah Allah beri kesempatan aku hidup dan berkesempatan pula ziarah makam ya Rasulullah. Mudah-mudahan engkau sentiasa mendoakan akan aku sebagai pengikut yang taat kepada ajaran ya Rasulullah. Aku sampaikan salam semua sahabat-sahabatku ya Rasulullah. Kita sampaikan salam kepada Nabi setakat itu saja. Tuan, benda yang sangat kita kata menguji keimanan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa orang kafir yang merancang kejahatan di muka bumi itu tidak mungkin akan menanggung dosa orang lain walau sedikit pun. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Mereka hanya akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan beban dosa yang lain akibat daripada kejahatan mereka. Mereka pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang apa yang telah mereka lakukan. Justru orang yang beriman mesti meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap pengaruh dan dakwah golongan kufar. Dan itu orang yang mati dalam keadaan kufar. Disebut Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab. Allah Subhanahu wa taala tidak meringankan walau sedikit pun azab ke atas mereka. La yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun, kata Allah. Dan mereka akan dapat menyaksikan bagi dahsyatnya azab Allah pada ketika itu. Tuan-tuan pernah tengok lawa Gunung Merapi? Pernah tengok? Tak tengok. Kalau tuan-tuan pergi dekat Bandung, naik atas satu puncak bukit apa nama setengah Tangkuban Perahu dan nama apa. Apa yang pernah pergi tak ada. Kita bukan tengok apa, tengok dia punya lawa, kita tengok dia punya kawah api gunung api, dia pluk. Macam kita dulu orang buat minyak dengan buah apa dia taruh kelapa, santan tu dia masak sampai dia macam dodol. Kerana orang jarang kacau dodol lama sangat. Daripada pagi kacau dodol sampailah tengah hari tuan-tuan. Kacau. Tu dia kacau dodol. Makin lama makin teruk. Lama-lama dia plak. Macam tu lah. Bayangkan kalau jatuh dekat situ. Udahlah tuan-tuan. Kita nasib baik tak ada gunung mati, tak ada tuan-tuan, tapi gempa dah
Contoh kena ingat, kan lingkaran gempa dan mula menghampiri itu. Tak pernah sejarah berlaku di Malaysia ni tuan-tuan, gempa pun berlaku dekat Ranau yang berbangun pada skala 6 pada skala Richter. Berlaku kali kedua 4 ke 8 kalau tak silap. Yang pertama mengorbankan 18 orang pendaki gunung Kinabalu. Mayat tu kalau tengok tuan-tuan jatuh, terhempas, tertimpa dan sebagainya. Jadi gempa satu benda yang berlaku secara tiba-tiba. Tengah-tengah kita duduk ataupun tengah kita duduk memandu kereta, berlaku tentang hilang terus. Macam di Padang, di Indonesia memang selalu berlaku. Kita tak tahu ada berlaku gempa bumi. Pergi penduduk majlis wali maupun pengurus tiba-tiba hilang sekelip mata 400 orang. Dalam tanah itu tenggelam dalam tanah 20 kaki ke bawah. Tenggelam pada bumi. Dia terbelah, jatuh, habis. Tak selamat. Jadi kita bimbang supaya Allah turunkan sesuatu peringatan dalam bentuk musibah yang sedemikian. Sedangkan para saintis pun banyak meramalkan kehancuran akan berlaku di atas bumi. Di dalam panas yang semakin teruk sekarang pun. Saya sembang dengan sahabat. Semalam saya sembang juga di dalam saya nak pergi ke Batu Kurau. Dia kata, Ustaz, seorang kita tepi hujan juga Ustaz, tapi dia panas Ustaz. Tak tahu lah tuan-tuan rasa sedih, saya rasa panas. Sebab saya ekor pasang, kipas pasang. Dua sekali. Sebulan dekat 300 lebih banyak. Dia pasal kita rasa panas. Saya tak tahan ekor dia sebab dia tarik kita punya air dalam badan. Dia jadi kering, dia punya tengkok kita pecah mulut. Tapi ada orang suka ekor. Tak tahu. Dan cuaca semakin panas. Mereka menyatakan bahawa peningkatan paras air laut dia naik secara mendadak. Akibat daripada pencairan glasier bongkah ais yang terdapat di dua kutub, utara dan selatan. Sebab bumi kita ni, daratan sikit ya tuan-tuan, air yang banyak. 2/3 daripada muka bumi kita air. Bila glasier bongkah ais ni, bukan sedikit tuan-tuan. Bila dicair, dia naik air paras laut yang mungkin akan menghilangkan beberapa buah negara, terutama pulau-pulau, termasuk juga macam kita ni, macam ubi kayu, hilang, tenggelam habis. Yang ada cuma benua-benua yang besar. Jadi itu ramalan saintis. Dan kajian mereka berdasarkan fakta bahawa cuaca yang panas ini menyebabkan banyak kemusnahan akan berlaku. Kemudian akibat daripada manusia ini melakukan kerosakan, sebabkan ketamakan, kerakusan mereka runtuhkan bukit, runtuhkan gunung dan bukit-bukit diruntuhkan, jalan dan sebagainya, menyebabkan bumi hilang keseimbangan. Kajian sains menyatakan bahawa bumi ini tuan-tuan, dia berjalan di atas paksi, dia tak keluar walau sedikit pun, sebab sami'na wa ata'na. Kita masalah, kita tahulah bumi ini bergerak, berpusing, dan dia berpusing pula mengelilingi matahari di atas satu rel, satu paksi. Tapi kata ahli saintis, oleh kerana bumi ini dia sudah hilang keseimbangan, maka dia akan keluar dari paksi. Bila dia keluar dari paksi, dia akan bertemu dengan planet-planet dan bintang-bintang yang begitu banyak dalam galaksi, dalam dunia yang disebut cakrawala. Dia akan bertemu accident, dan inilah yang membimbangkan, karena antaranya dia kata bukit-bukit runtuh. Sedangkan kita baca Al-Quran, bila kita lihat dalam Al-Quran, Allah sebut alam naj'al arda mihada wal jibala autada. Kami jadikan bumi ini sebagaimana hamparan, dan kami jadikan gunung itu sebagai pasak bumi. Dalam Al-Quran disebut. Baik itu tuan-tuan, bila kita tadarus Quran bulan Ramadan, ada baiknya bukan kita kejar nak khatam Quran. Sampai datang sembah, berapa kali khatam? Tanya, 4 kali juga. Dengan bangganya dia cerita, 4 kali dah. Kau ni berkuat kanan. Dia lagi hebat 5 kali. Kita tengah fikir macam tu. Walaupun kita khatam hanya sekali, tetapi dalam khatam itu kita faham. Ada seorang baca terjemah, ada seorang baca dia punya tafsir. Dia ada kesan. Kita baca faham ayat-ayat yang Allah perintah. Kira berlumba-lumba nak cerita ke orang, aku dah banyak khatam Quran bulan Ramadan. Tak dapat. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ini.
sama-sama kita ingatkan diri kita, termasuk saya. Kita ingatkan diri kita, insya-Allah kita ada masa lagi bulan Ramadan tahun ini 2016. 2016 tak tahu. Tak pasti lagi tuan-tuan. Ada tahun kita. Kalau hari ini kita bersandar dekat tiang tuan-tuan, tak ada pastinya tiang lagi. Kalau tak ada, kita tak pasti. Kalau hari ini mungkin kita dalam keadaan selesa, sehat, tahun depan kita sakit, mungkin tak boleh mari kita ke masjid. Jadi Allah beri dua nikmat ni kita kena guna. Dua nikmat yang bagi setakat masih kuat bertenaga walaupun kita uzur, pahala besar kita dapat. Yang keduanya kita ada masa, kesempatan, tak sibuk pun. Dua ni kita kena selalu ambil kesempatan. Jadi mohon ampun maaf tuan-tuan kalau ada tersilap. Saya rasa cukup setakat ni dalam kuliah subuh kita, dan insya-Allah kita jumpa lagi lah dalam program kita yang seterusnya nanti. Diberi pandangan umum dan diberikan kesempatan lagi. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillah. Takbir. Ketemu